oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari ini yang berbahagia Ustaz memilih untuk kita mentahsinkan bacaan kita pada surah Al-Ahqaf ayat yang pertama sehinggalah ayat yang kelima, di mana tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mendapatinya pada halaman 502 pada muka surat 502 insya-Allah. Saya ulang sekali lagi, iaitulah kita akan tahsin pada surah Al-Ahqaf ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima pada halaman 502 insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton, hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum saya menjemput yang berbahagia Ustaz bagi memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran kepada kita, terlebih dahulu saya mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama dengan kami dan bolehlah mengambil mushaf Al-Quran dan bersiap sedia untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya kepada para pemanggil yang akan membuat talian dan memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran kepada yang berbahagia Ustaz insya-Allah. Jadi majlis dengan segala hormatnya menjemput dan juga mempersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضين والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Ahqaf ayat yang pertama sehinggalah ayat yang kelima, di mana tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mendapatinya pada halaman ataupun pada muka surat 502 insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton, hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Anas bin Abdul Hadi, di mana bacaan-bacaan yang akan kita tahsinkan selepas daripada ini nanti, saya akan minta sekali lagi yang berbahagia Ustaz untuk memberikan sedikit penerangan tentang kaifiat, tentang cara baca, bagaimana kita nak mengeluarkan makhraj huruf, bagaimana kita nak mengeluarkan bunyi tebal dan nipis sekiranya berdekatan dan sebagainya. Mungkin yang akan yang berbahagia Ustaz terangkan kepada kita sebentar sahaja nanti. Sebelum itu sukalah saya terlebih dahulu ingin memberikan pesanan kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin membuat talian ataupun membuat panggilan kepada kami, boleh teruskan membuat panggilan ataupun talian anda tanpa menangguhkannya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan sedang mendapati saya ataupun yang berbahagia Ustaz sedang memberikan sedikit penerangan ataupun kita ada bercakap-cakap sahaja di set penggambaran ini ataupun di studio ini, dan kita mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan tidaklah menangguhkan talian. Sebaliknya kami akan mengutamakan talian daripada tuan-tuan dan puan-puan kerana talian ini, rancangan ini merupakan talian interaktif Polis Mengaji, maka panggilan anda merupakan keutamaan kami. Sebaliknya
apa yang sedang kami terangkan, apa yang sedang kami percakapkan di set ini, maka kita akan tangguhkan, kita akan anjak selepas daripada ketiadaan sebarang pemanggil insya-Allah, ataupun di antara pemanggil-pemanggil yang pertama dan yang kedua dan juga yang ketiga insya-Allah. Mudah-mudahan perjalanan program kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar insya-Allah. Jadi saya dengan ini menjemput sekali lagi yang berbahagia Ustaz bagi memberikan kaifiat tentang cara bagaimana kita nak membaca ataupun pengkhususan yang perlu diberi penekanan kepada makhraj ataupun tajwid ataupun apa saja yang terkandung di dalam ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima daripada surah Al-Ahqaf. Mudah-mudahan kita semua beroleh manfaat daripada pembacaan kita ini insya-Allah. Jadi majlis dengan segala hormatnya menjemput dan juga mempersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Syafi dan seluruh kru Surah Sunnah. Baik. Dalam ayat ini macam biasa saya ada perangkap-perangkap yang tertentu untuk memerangkap para pemanggil yang ada kalau ada yang memanggil. Tapi sebelum tu saya nak alih perhatian para pendengar ataupun para penonton kepada huruf yang kita panggil berbaris dhammah. Huruf yang berbaris di depan ataupun dhammah, apabila dia bertemu dengan huruf yang sakinah ataupun huruf yang mati, macam mana kita nak lafazkan dia? Ya. Huruf dhammah secara tabi'inya ataupun secara aslinya, secara asalnya kita akan muncungkan mulut. Yang itu tak ada masalah. Tapi yang jadi masalah itu apabila dia bertemu dengan huruf sakinah selepas dia. Huruf yang sakinah tu kebanyakan daripada kita akan teruskan muncung mulut kita. Ya. Apabila bertemu dengan huruf yang mati ataupun bertemu dengan dengung-dengung. Contohnya pada ayat yang kedua, ya. Akhir ayat yang ketiga, minta maaf, ya. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Okey, di sini kita tengok hamzah ataupun alif berbaris depan bertemu dengan nun sakinah. Ya. Kita dengung di situ. Kebanyakan pembaca dia akan baca dengung itu secara muncung mulut. Unziru. Muncung tu termasuk dengan dengung sekali. Tapi sepatutnya kita kena kembalikan. Kita muncungkan pada perkataan u saja. Bila dengung tu kita buka balik mulut kita. Unziru, jangan kita terus muncungkan mulut kita. Unziru. Sebab sifat dia tu tidak termasuk, sifat muncung mulut tu tak termasuk selain daripada dhammah. Di sini sifat gunnah, buka balik mulut kita. Muncung itu hak alif sahaja. Hak alif saja, yang berbaris dhammah saja. Ya. Tapi kalau dengung huruf yang mati, contohnya perkataan mu'ridun, muncung kita pada perkataan mu saja. Bila masuk ain mati tu, buka balik mulut kita. Mu'ridun. Jangan kita terus muncul mu'ridun, bunyi dia lain. Jadi sifat dia tak sempurna bagi huruf selepas dhammah itu. Kita sempurnakan yang dhammah, tapi yang selepasnya tidak sempurna, bunyi seolah-olah kita muncung mulut. Maka ini satu kesalahan yang kecil, bukanlah satu kesalahan yang jali, tapi untuk kita baiki bacaan kita jadi bunyi lebih sedap lagi, bunyi lebih ke arah kearaban yang seperti mana dituntut oleh hadis Nabi SAW. Kan, kita kena baca macam orang Arab lah, sebab Al-Quran ni diturunkan dalam bahasa dia, kan? Betul Ustaz. Kalau turun dalam bahasa kita, bunyi dia lawak sikit. Bukan kita nak menghina bahasa kita, tapi bunyi dia lawak sikit kalau kita baca ikut bahasa kita. Okey, baik Ustaz, kita ada pemanggil kita yang pertama. Kita akan teruskan penerangan kita selepas break ini nanti insya-Allah. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Nora ke ni? Saya. Dipersilakan Puan Nora daripada Pasir Gudang dengan yang berbahagia Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cuba ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzilul kitab min Allahil azizil hakim.
ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا قل أرأيتم ما تدعون من Puan Nora, hari ni suara agak lekat-lekat, talian tu dia tak berapa nak jelas. Oh ya. Ya. Bukan masalah suara Puan Nora tu, mungkin talian tu sendiri. Line busy ke macam mana ke saya tak pastilah, dia sangkut-sangkut. Oh, hujan. Oh, okey. قل أرأيتم Hilang. إن خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب قبل هذا أو بصارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Puan Nora tersekat-sekat sikit, tapi berdasarkan pengamatan ataupun pendengaran yang sekat-sekat sikit tu tadi, saya rasa Puan Nora ni memang selalu melazimi Al-Quran dan selalu melazimi kelas-kelas tajwid ni. Sebab bacaan Puan Nora alhamdulillah baik, ya, baik semuanya. Alhamdulillah. Okey. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pemanggil kita yang pertama yang berbahagia Puan Nora yang membuat talian kepada kita daripada Pasir Gudang sebentar tadi. Mungkin sebab hujan kot, maka dia sejuk-sejuk dan tanah pun melekat-lekat, jadi line pun tersangkut-sangkut. Tapi tak mengapa, kita akan terus menantikan pemanggil kita yang kedua, dan sebelum itu kita akan teruskan perbincangan ataupun penerangan berkaitan dengan pembacaan ayat yang pertama sehinggalah ayat yang kelima daripada surah Al-Ahqaf dengan yang berbahagia Ustaz Anas. Kita sambung Ustaz. Ya. Tadi kita bincang tentang bunyi, ya. Bunyi huruf selepas bunyi huruf dhammah. depan huruf selepas sakinah selepas pada huruf dhammah. Ya. Huruf yang dhammah. Ya. Tadi kita ambil contoh unziru, ya. Nun di situ sakinah dan dengung, kita jangan muncungkan mulut kita. Unziru, kan? Buka balik mulut kita. Kemudian perkataan mu'ridun sama juga. Jangan kita terus muncungkan mulut kita. Mu'ridun jadi kurang tepat. Ya. Bunyi dia buka balik mulut kita. Mu'ridun. Dan ada lagi perkataan-perkataan yang lain, contohnya syirkun fis samawat. Jangan kita baca syirkun fis samawat, itu kita memasukkan sifat dhammah dalam dengung, tak boleh. Sifat dhammah ni dia tidak ada muncung mulut. Muncung mulut tidak ada. Jadi kena hati-hati sikit dah. Benda bukan kesalahan yang besar. Kita bukan kesalahan yang besar, dan kita pun ikut kaedah. Ya. Tapi kadang-kadang orang tak perasan dan orang tak tegur benda ni. Sebab nampak macam tak salah. Dan dia memang bukan kesalahan yang besar, tapi ni dari sudut tahsin. Tahsin dia kita bagi sifat-sifat ataupun hak yang sebenar kepada kita kata perfectionist lah. Kita nak cuba untuk cari kesempurnaan tu. Ya, dalam Quran kena perfectionist. Kena cari kesempurnaan tu. Ya. Walaupun kita dah baca banyak kali satu ayat Al-Quran ni, kadang-kadang macam contohnya baru ni isteri saya dia pun dari kecil baca Al-Quran dan dia pun qari'ah juga, kan? Tapi baru ni dia duk baca, tiba-tiba dia jumpa satu video tentang makhraj huruf ta. Okay. Sini kita boleh ambil kat sini. Perkataan samawat. Ayat yang kedua. Okey. Ayat yang keempat. Ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Yang kedua ada?
Yang ketiga pun ada. Yang ketiga yang tempat wakaf itu. Okey. Pada huruf ta, sebelum ni isteri saya dia kata dia baca bila ta ni mati, bunyi dia ada angin sikit. Contohnya samawat. Dia bunyi macam tu. Okey. Tapi bila dia jumpa satu video, tiba-tiba dalam video tu tunjuk makhraj ta bila waqaf tidak bunyi angin macam tu. Okey. Dia bunyi sikit je. Dia hujung lidah kita. Kalau bunyi angin banyak tu kita akan lafaz huruf ta kita di hujung lidah. Tapi dia sebenarnya bukan tepat hujung lidah. Dia atas sikit, belakang sikit. Hampir pada hujung tapi dia bukan hujung. Jadi bunyi dia lebih kurang lah. Saya pun taklah tepat sangat tapi mungkin dia boleh dijadikan rujukan. Contohnya saya baca yang kurang tepat sikit. Am lahum syirkun fis samawat. Saya yakin banyak yang baca macam ni. Bunyi angin dia banyak. Tapi yang sepatutnya am lahum syirkun fis samawat. Sikit je. Tidak sampai bunyi desiran yang kuat. Sebab desiran itu sifat dia pada huruf sin. Ya. Kita panggil dia hamas. Itu ada. Jadi jangan kita sampai bunyikan ta ada hamas yang kuat seperti huruf sin ataupun kurang sikit pada huruf sin. Dia bukan hamas, dia macam spark sikit je. Samawat. Itu ya. Ya. Tapi jangan sampai bunyi macam huruf Jawi kita ca samawat. Yang tu selalunya orang Jordan ada sebab depa ada pelat. Orang Jordan ada. Tapi tu berlaku pada rohkah kan. Malkawi disebut malcawi. Tapi ada juga pelajar Jordan saya jumpa dulu dia baca samawat. Macam nak tergelak pada sebab Arab baca macam tu. Jadi Arab pun baca salah juga. Jadi kita jangan malu kalau kita baca salah. Sebab benda ni kita akan jumpa makin lama kita baca kita akan jumpa makin banyak kesalahan kita buat. Ya. Jadi satu benda yang bagus, bukan benda bila kita jumpa kesalahan ini satu benda yang membaiki diri kita dari semasa ke semasa. Dan banyak lagi ada huruf kaf macam mana kita nak lafazkan dia, mungkin kita salah. Huruf ghain macam mana nak lafazkan, kena kaji selalu. Tak semestinya kita baca selalu bacaan kita tu tepat ataupun betul. Kadang-kadang berguru macam contohnya saya ambil sanad contohnya. Di Jordan dulu. Balik baca dekat salah seorang panel interaktif kita, Ustaz Lah. Kena tegur juga. Konon-konon ada sanad. Pak Allah tak ada sanad pun. Dia kata dia tak ada sanad. Dia kata nak dengar lah orang ada sanad macam mana. Kali kita baca kena juga. Kadang-kadang Al-Quran ni Allah bagi bukan tak semestinya ada sanad tu bacaan tepat. Ya, betul. Kan kadang-kadang orang yang tak ada sanad ni kadang-kadang dia betul-betul itqan dalam belajar Al-Quran ini kadang-kadang lebih daripada orang bersanad ni. Ya. Sanad lah ni boleh beli pun ada dan sebagainya. Kena hati-hatilah. Terutamanya pemegang-pemegang sanad ni seharusnya amanah. Ya, betul. Amanah. Cari kalau contohnya kita dah dapat sanad dah, mungkin ada guru kita dulu dia tak perasan. Tak perasan. Macam guru Ana dulu dia tak perasan. Adalah dua tiga tempat nak perasan yang Pak Allah tegur, Ustaz Allah tegur, kemungkinan dia tak perasan. Ya. Kemungkinan dia tak perasan. Jadi Pak Allah tegur. Tapi kadang-kadang orang ada sanad ni kita tegur dia ego dia ada sanad. Tak semualah, tak semua. Tapi kadang-kadang tu ada. Saya jumpa 2-3 orang kadang-kadang kita tegur. Saya pun adalah pengalaman kita tegur dia. Dia kata dia ambil sanad dari negara sekian. Bila kita tegur dia kata ana baca dengan guru ana macam ni. Ya, berhenti di sini. Contohnya perkataan ini banyak imam lakukan dalam surah Al-Baqarah yang muka surat ma nansakh min ayatin. Ada berhenti dia kufaran hasada. Contohnya dia berhenti di situ. Kita sambung. Baik Ustaz. Kita ada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Makcik Rohana. Ya, Makcik Rohana daripada Santan Ya. Silakan Makcik Rohana dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Anas. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, cuba ya. Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab
تعقلون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. Puan Rahana, Ya, ambil balik aruni. أروني Ya. Okay. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. Syirkun fis samawat. Buka balik mulut. Syirkun. Cuba sekali lagi. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. Bunyi tu macam Puan Rahana muncung sikit mulut. Jangan muncung mulut dekat dengar. Syirkun. Baris depan kaf tu muncung mulut, tapi bila masuk dengung, Puan Rahana buka balik mulut. Syirkun, senyum balik. Sekali. Ambil am. Ambil am lahum tak apa? أم لهم شرك في السماوات. Okey, baik. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Dengung bertemu dengan ta nipis sikit lagi. Kuntum. Nipis sikit. إن كنتم صادقين. Okey. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. Ulang balik. Ada yastajibu, puan terpanjang situ. Yastajibu lahu. لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Ya. صدق الله العظيم. Allahul azim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pemanggil kita yang kedua yang berbahagia Puan Rohana sebentar tadi daripada Santan, dan sementara itu juga kita dah ada satu lagi pemanggil yang lain daripada Puan ketika mana Puan Rohana sedang buat bacaan tadi, dan kita mengharapkan pemanggil ini untuk kembali membuat talian kedua bersama dengan kita, kerana tadi kita tak boleh nak jawab sebab dia bertembung lah. Kita mengharapkan pemanggil ini dapat bersama dengan kita lagi insya-Allah, supaya kadang-kadang Ustaz pun bebai pun boleh jadi juga. Telefon banyak kali tak masuk-masuk. Tapi kita mengharapkan pemanggil-pemanggil kita ni dia taklah bebai macam tu. Sebab apa? Sebab kita sama-sama kejar untuk nak membuat kebaikan, iaitu membaca ayat suci Al-Quran insya-Allah. Baik Ustaz, mungkin kita boleh sambung sikit berkaitan dengan ma nansakh. Okey, muka surat tu. Surah Al-Baqarah ayat berapa tu? Tapi dalam ayat tu dia ada satu ayat tu dia berhenti kuffaran hasada. Kalau kita tengok hatta ada sebut contoh nama tu Imam Sudais, Imam Masjidil Haram pun dia ibtidak di tempat tu juga. Apa ayat dia? Okey. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. Okey, kuffaran hasada. Berhenti di situ, kemudian dia ibtidak balik kuffaran hasada min indi anfusihim. Ramai orang tidak situ. Ya. Tapi sebenarnya ini saya dapat kat Ustaz Ku Abdullah, Ku Yusuf. Saya kita sambung macam mana ambil. Okey, baik, kita teruskan panggilan kita dengan panggilan yang ketiga daripada Puan Tun. Hello, Assalamualaikum. Assalam. Okey, Puan Tun, boleh terus mula dengan yang berbahagia Ustaz Anas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, bagi bunyi ni lagi dalam sikit. Ha, tahan sikit. Ha. Rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lebih baik dari tadi. Okey. Hamim. Ya. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Baik. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. Ulang sekali lagi Puan Tun. Ma khalaqna kha bagi ada geseran kha bunyi. ما خلق Ha. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. Okey, Puan Tun. Huruf wal ard jangan baca wal ard. Baca wal ard. Buka sikit mula. Masuk dengan ard. Ma Wal khalaqna as-samawati wal arda. Arda jangan arda. Sekali lagi. ما خلقنا السماوات والأرض Buka. والأرض Wal ard. والأرض Ya. Boleh? Ya. والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. Wa ajalin musamma. Dengung kena jaga. Wa ajalin musamma. وأجل مسمى. Ya. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Amma dengung kena jaga. Tadi tertinggal sikit. Ulang balik. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Ya. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من العلم إن كنتم صادقين. Ulang balik, ada sikit kesalahan tu. Mana tu? Min ilmin, bukan minal ilmin. Min ilmin. Min ilm. Ya. Jika di mana Ustaz? Ambil au asaratim. Au asaratim. أثارة من علم إن كنتم صادقين. Okey. فمن أضل ممن Waman jangan Waman adallu. ومن أضل okay. Ya. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Huruf ain bagi dalam sikit. Wahum an, dalam sikit lagi. Wahum an. وهم عن Okey. وهم عن دعائهم غافلون. Ya. Puan Tun, tunggu. Dengung nun bertemu dengan qaf kena tebal sikit. Ayat yang keempat tadi. Ituni bi kitabim min qabl. Tebal sikit lagi. Ulang tak ada?
Ulang sekali lagi. Ituni bi kitabim Min, min qabli. tebal sikit lagi. Min qabl. Min qabli. Tu kurang tebal. Min qabl, tebal sikit lagi. Ituni bi kitabim min qabli hadza aw asaratin min ilmin in kuntum shadiqin. Ya. Jadi yang tu kena tebal sikit. Huruf ain puan tu kena jaga, kena kadang-kadang terbabas sikit, tak tebal, tak dalam bunyi dia. Islam Kena latih selalu tu huruf ain. Yang lain, ya, baik. Yang lain alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pemanggil kita yang ketiga sebentar tadi, Puan Tun daripada Johor Bahru. Dan sementara tadi juga kita dah ada pemanggil yang baru, tetapi di hujung-hujung tu dia ingat Puan Tun dah selesai, tapi ada kena tahsin sikit lagi. Maka kita terpaksa tolak juga. Kita mengharapkan pemanggil ini untuk kembali bersama dengan kita. Dan sementara kita menunggu pemanggil kita untuk bersama dengan kita, mungkin Ustaz boleh terangkan apa yang bagaimana Imam Sudais tersalah baca ataupun teguran tu. Nama besar tu tersebut. Tapi Ustaz dah ada pemanggil. Dah ada pemanggil pula. Okey, kita terus. Mungkin yang tu kita boleh buat last sekali lagi. Okey, hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Encik Zulkarnain daripada Padang Besar. Ya, silakan Encik Zulkarnain dengan yang berbahagia Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. Qalqalah qaf tebal sikit. Ma khalaqa. Tebal sikit lagi. Sekali lagi. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماء أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. Syirkun ra nipis itu. Syirkun, jangan syirkun. Syirkun, nipiskan sikit lagi. Ulang balik. Aruni ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. Tu tebal sikit, nipiskan sikit lagi. Syirkun. Itu tebal tu. Syirkun. Senyumkan muka. Baris bawah bertemu dengan ra mati, kena nipiskan. Am lahum syirkun fis samawat. Sekali lagi, ambil am lahum. Am lahum syirkun fis samawat. Yang tu boleh gagah. Okey, teruskan. Ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Ya. ومن أضل ممن يدعو من دون الله
الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Baik. Sadaqallahul azim. Bagus bacaan daripada apa? Cik Zulkarnain. Cik Zulkarnain. Cuma kena jaga tadilah huruf ra tu nipis, syirkun baris bawah bertemu dengan ra yang mati kena nipiskan. Jangan kita tebalkan. Okey? Syirkun kena latih selalu tu. Tadi ada sikit lagi nak tebal, kena nipiskan sikit lagi. Am lahum syirkun fis samawati. Yang lain alhamdulillah. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pemanggil kita dan kita ada satu lagi pemanggil yang tadi ni dia kembali menjadi panggilan yang terpaksa kita tolak kerana dah dia kena potong kok kono orang paling selalu kata Ustaz. Elok dia nak telefon, Cik Zulkarnain telefon dulu, dia kena potong kok kono. Kita mengharapkan individu ini untuk bersama dengan kita dan dia telah pun kembali. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak cipah dari Padang Serah. Ya, Mak Cik Pah rupanya. Duk tengok nombor tadi siapa dia lah. Baik, dipersilakan Mak Cik Pah dengan yang berbahagia Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Mak Cik cuba. Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makcik jangan delay lama sangat kat ra tu. Kena laju sikit. Ya. Tu lama sangat tu. Lama sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ya. okey, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Kalau nak berhenti kena tahan sat tu. Illa bil haqq. Tahan sat. Sampai. Tahan sat. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Ya. وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. Makcik Pah. Ya. Ra kalau boleh nipis sikit lagi. Syirkun. Syirkun. Ya. Syirkun. Ambil am lahum. Am lahum syirkun. Tu dia tebal balik tu. Syir, matikan sikit. Syir. Ya. Matikan ya. Matikan nipiskan dengan okey. Am lahum syirkun fis samawat. Ituni bi kitabim min qabli hadza aw asaratin min ilmin in kuntum. 'Alaikum. 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 '
ومن أضل ممن ومن أضل أضل ممن يا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Subhanallahul du'aihim, jangan buka sikit mulut. Du'a. Buka sikit mulut. Du'aihim. Ya. Ulang balik. Wahum an du'a. Ulang balik sekali lagi. Wahum an du'aihim ghafilun. Ya. Baik. Sadaqallahul. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pemanggil kita yang kelima sebentar tadi, Makcik Pah daripada Padang Serah. Baik Ustaz, masa kita berbaki kurang lebih sebanyak 6 minit lagi. Dan sekiranya kita ada pemanggil, kita mengalu-alukan panggilan daripada tuan-tuan dan puan-puan, dan sementara itu kita akan penuhi slot kita dengan penerangan daripada yang berbahagia Ustaz, insya-Allah. Silakan Ustaz. Ya, kita sambung yang tadi. Ya. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. Kebanyakannya waqaf di situ. Ya. Lepas tu dia mula Tapi balik kufar. nak ibtidak balik tu kebanyakannya ambil kuffaran hasadan. Ya, kebanyakannya memang kebanyakannya. Tapi yang ni Ustaz Abdullah, aku justru tegur. Dia kata pasal apa ambil kuffar? Dia suruh tengok balik makna. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi tugas kat tuan-tuan dan puan-puan, tengok balik makna. Hasadan itu balik kepada mana? Ini kena ada ilmu bahasa Arab sikit lah. Jadi dia kata ibtidak dia pada hasadan min indi anfusihim, bukan kufaran hasadan min indi anfusihim. Itu yang tepatnya. Itu yang tepatnya. Jadi benda ni nak kena teliti betul-betul, bukan teliti kita dengar syekh besar baca, maka itu betul-betul. Quran ni bukan macam tu. Ya, betul. Jadi kita kena kembali kepada kaedah yang banyak kaedah kita kena tengok. Kita tengok bahasa Arab dia, kita kena tengok nahu dia, kita tengok makna dia pula macam mana. Betul. Baru kita dapat melazimi Al-Quran ni dengan bacaan yang baik. Betul Ustaz. Kadang-kadang kita tak tahu benda tu. Macam mana kita dengar syekh baca macam tu, kita pun ikutlah macam tu. Betul. Kan? Jadi nak kena belajar selalu. Selalu cari. Saya yakin di tempat-tempat tuan-tuan dan perempuan mesti akan ada seorang yang hebat dalam bacaan Al-Quran. Ya. Cuma tuan-tuan dan yang perempuan kita kena berpandukan kepada dia. Kadang-kadang orang tak tahu. Macam tempat saya tu ada Johan Kebangsaan, Ustaz Fisul. Di kampung saya tu. Ustaz Fisul ni dah memang terkenal lah dalam Perlis ni. Dalam Perlis ni kenal. Tapi orang tak tahu dia duduk kat Kampung Tunjung. Tak tahu dia duduk Kampung Tunjung. Tak tahu ya? Tak tahu ya. Sebab Jumaat dia duduk main batu dua. Tak ramai orang tahu dia duduk Kampung Tunjung. Tapi orang tak tahu. Tapi dia ni kira Masya Allah lah. Betul. Johan Kebangsaan tahun 2005 kalau tak salah. Ya. Kalau Johan ni adat kata bacaan dia diiktiraf lah. Ya, betul. Nak kata semua tepat betul-betul tak juga, tapi kebanyakannya tepat lah bacaan dia. Dan dia pun banyak berguru dengan tokoh-tokoh kita pun banyak. Tapi tak ramai orang tahu dia duduk situ. Ya. Jadi tak ramai orang pergi belajar kat situ. Macam itulah kadang-kadang cari tak ramai orang pergi belajar dengan dia. Dia banyak sangat keluar pergi mengajar tempat lain. Dia banyak keluar tempat lain. Tapi tak ramai orang tahu kata dia duduk Kampung Tunjung. Ya. Yang tu masalah tu. Jadi kena cari. Saya yakin setiap daerah di tempat kita ni Allah bagi mesti akan ada seorang, insya-Allah. Mesti ada. Paling kurang pun Tok Imam kampung kita. Ya. Kan Tok Imam kampung kita mesti dia baca okey sikit lah daripada orang lain. Okey. Jadi Tok Imam ni insya-Allah okeylah. Ya. Insya-Allah okey. Jadi kena cari, kena rajin, kena rendahkan ego kita bila berhadapan dengan Al-Quran ni. Kalau tidak, kita duk pegang, contohnya ada sanad lagi ego tinggi. Bukan nak kata tak bagus ada sanad ni. Bagus, tapi kadang-kadang bila ada benda kita lebih pada orang, kita nak tundukkan diri kita, nak minta ilmu pada orang yang tak ada apa yang kita ada. Yang tu susah sikit. Susah. Kerana dulu awal-awal balik ada perasaan tu. Bukan tak ada. Kita ada pernah mengalami benda tu.
Ya. Tapi bila kena tegur betul-betul ni, tak tahu pun benda ni. Macam mana boleh tak tahu? Bila kena tegur, tu dia. Kena buang lah semua tu. Ya. Yang tu sertifikat tu hanyalah sebagai kita nak yakin bahawa ni betul-betul daripada Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak tepat bacaan, contoh dari sudut Al-Quran ini, kita kena cari hari-hari, kena berguru. Hari-hari kena dengar. Kalau tak ada berguru, dengar bacaan, contohnya Syekh Muhammad Khalil Khusari ke, dengar Syekh. Kalau nak sedap mendengar lagi, dengar Syekh Masyari. Ya. Sebab Syekh Muhammad Khalil Khusari dia baca serius sikit. Tapi kalau dengar dia itqan. dia itqan betul-betul. Ya, selalunya dia buat recording dalam ni. Kalau dengar yang tak ada lagu tu, lagi kadang-kadang mengantuk pun ada. Yang tu orang tak mau. Yang tu orang tahu. Tapi yang tu, kalau kita nak dengar betul-betul, sebutan dia dengar yang macam tu. Ya. Kadang-kadang kalau kita dengar yang sedap ni, kita duk gaduh tiru lagu. Ya, betul. Yang tu masalah lain pula. Kita minat dia sebab lagu sedap. Ya. Tapi jarang orang minat ni sebab bacaan dia elok. Jarang. Betul. Tapi kalau nak cari betul-betul, yang tu yang kita kena carilah. Baik. Terima kasih Ustaz. Banyak pula cakap ni. Tak apa Ustaz, ini perkongsian sementara apa yang kita katakan tadi, sementara tiada pemanggil, maka inilah taujihat yang diberikan oleh yang berbahagia Ustaz berkaitan dengan kita punya nak baca Al-Quran ni. Kadang-kadang betul apa yang Ustaz kata tu, kita tengok sedap, kita tengok kepada lagu. Dan pesanan Ustaz yang paling berharga juga, iaitulah seperti mana yang kata-kata hikmah yang selalu orang duk sebut, iaitulah kita tengok siapa yang kata. Sebenarnya itu adalah satu kesalahan, kerana ada pepatah menyatakan la tanzur man qala walakin inzur ma qala. Janganlah kamu tengok siapa yang kata, tetapi tengoklah apa yang dia kata. Jangan tengok siapa yang kata tu, tapi tengok apa yang dia kata. Kalau yang dia kata tu adalah benda yang betul, maka kita kena ambil. Tapi kita hari ni tak mau. Sebab apa? Tengok martabat dia ni lekeh. Kita tengok dia tu. Maka yang tu yang menjadi masalah kepada individu-individu kita. Mudah-mudahan dalam kita nak mempelajari Al-Quran, kita buangkan ego kita. Mungkin kita di sini tak tegur, di sana kita kena tegur, di sana kita tak kena tegur, di sini kita kena tegur. Itu tidak mengapa, kerana kesalahan pada manusia itu biasa. Yang luar biasa adalah manusia itu dia boleh menerima bahawasanya dia melakukan kesalahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita mengambil manfaat dan juga kebaikan, khususnya kepada kelima-lima pembaca kita yang membuat talian kepada kita sebentar tadi. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih. Dan tidak dilupakan juga terima kasih kita kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Anas bin Abdul Hadi, pentahsin kita pada hari ini, kerana sudi bersama dengan kita di talian 0134324423, di mana Ustaz akan bersama lagi dengan kita pada minggu-minggu yang berikutnya, pada hari-hari yang telah pun ditetapkan insya-Allah. Mudah-mudahan kita mengambil kebaikan yang dapat daripada kesemua para asatizah pentahsin kita. Dan saya juga di sini tidak mahu untuk memperpanjangkan masa kita, kerana para pembaca Al-Quran yang berjuzuk kita selepas daripada ini akan diteruskan insya-Allah. Jadi Saya minta mudah-mudahan izin sikit, boleh tak? Ya, silakan Ustaz. Saya minta izin. Sebenarnya ayat ni saya pangkat tempat lain. Macam biasa pangkat saya tak kena. Ya. Pemanggil kita semua baca betul. Alhamdulillah. Okey. Perkataan itu ni, ya, dalam ayat keempat, minta maaf Itu ni, saya ambil masa sikit. Di sini kita tukarkan hamzah itu kepada mat, kepada ya. Jadi kalau kita ibtidak di situ, kita akan baca itu ni. Tapi kalau kita tak berhenti di samawat, contohnya am lahum syirkun fis samawati tuni, masih ada hamzah itu. Tapi kalau kita ibtidak pada perkataan utuni tu, kita kena ambil itu ni. Itu ni, tukarkan hamzah kepada ya. Ada nama dia Ustaz? Ini nama dia ibdal. Ibdal. Mana dia, kalau kita ada mat badal contohnya. Mat badal. Mat badal tu tukar daripada hamzah jadi alif. Contohnya lah perkataan Adam, contohnya asalnya Adam. Tapi kita tukarkan hamzah yang mati itu kepada alif. Tapi dalam ni kes dia yang berbeza sikit. Selalunya hamzah ni dia sinonim dengan alif. Ya. Tapi yang ni dia bertukar kepada ya mati. Jadi ibtidak sini kena baca itu ni. Tapi alhamdulillah para pemanggil kita 5 orang tadi semua baca dengan baik. Perangkap saya tak kenal lagi minggu ni. Minggu lepas pun tak kenal, minggu ni pun tak kenal. Alhamdulillah. Maknanya pemanggil kita ni cakna dengan benda-benda macam ni lah. Ya. Yang tu sikit.
Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin juga saya nak maklum kepada tuan-tuan dan puan, alhamdulillah pemanggil kita ni merupakan pemanggil-pemanggil yang istiqamah bersama dengan kita. Jadi saya yakinlah kalau kata perangkap tu biasa-biasa mungkin tak kena. Itulah. Sebab Dia kena perangkap yang lain. perangkap ni tuan-tuan jangan tersalah faham maksud perangkap ni. Kadang-kadang orang kata perangkap ni dia nak tangkap penjahat, kalau di rumah nak tangkap tikus, nak tangkap apa. Tapi kali ni kita bukan, kalau di tilawatul Quran kita bukan nak cari jahat orang, tapi kita nak tengok pembaca-pembaca dapat membaca dengan baik ataupun tidak. Dan sekiranya dibaca dengan baik, maka itu adalah kebaikan, bukannya satu keburukan. Tak masuk dalam perangkap tu, tapi kebaikan. Mudah-mudahan insya-Allah jangan disalah ertikan maksud perangkap ini insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita tangguhkan majlis kita pada petang ini dengan tasbih kifarah. Dengan ini dapatlah segala salah dan silap kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita bersiaran insya-Allah, mudah-mudahan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka